Jadikanlah video ini sebagai rujukan untuk tuan-tuan dan puan-puan membuat pengisian pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua para pensyarah. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengisian penggunaan MyForum bagi para pensyarah yang menyila pelajar, bimbingan dan kaunseling. Ianya termasuklah bagi pensyarah-pensyarah yang menyila mata pelajaran elektif teras bagi pelajar bimbingan dan kaunseling. Sebelum kita mulakan, kenapa pensyarah bimbingan elektif teras perlu mendengar taklimat ini? Kerana pelaksanaan elektif teras adalah berjalan terlebih dahulu berbanding pelaksanaan praktikum bimbingan dan kaunseling. Ianya boleh diimplementasikan seperti jadual yang tertera ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jika dapat dilihat sebenarnya praktikum bagi pelajar bimbingan dan kaunseling ini sebenarnya terbahagi kepada dua. Yang pertama iaitu praktikum fasa 1 elektif teras dan yang kedua praktikum bimbingan dan kaunseling. Ianya terlihat seperti seolah-olah satu praktikum kerana tempoh pelaksanaannya adalah sama seperti pelajar di arus perdana. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bagi praktikum fasa 1 elektif teras, pelajar akan melaksanakan komponen elektif teras terlebih dahulu selama 4 minggu dan diikuti dengan praktikum bimbingan kaunseling bagi 8 minggu yang berikutnya. Maka bagi pensyarah yang menyila pelajar elektif teras perlu melaksanakan tugasnya terlebih dahulu untuk 4 minggu yang pertama. Maka untuk penggunaan MyForum, tuan-tuan dan puan-puan kena perhatikan jadual penyeliaan ini agar tiada kekeliruan yang berlaku. Okey, bagi pensyarah yang menyila elektif teras, pelajar bimbingan dan kaunseling, tuan-tuan dan puan-puan perlu menggunakan laluan borang PR2 bimbingan dan kaunseling ataupun juga borang PR1 bimbingan dan kaunseling. Nanti saya akan tunjukkan kenapa untuk pengisian tuan-tuan dan puan-puan perlu menggunakan borang tersebut. Bagi pensyarah penyila bidang teras, tuan-tuan sememangnya tuan-tuan dan puan-puan perlu menggunakan borang PR2, bimbingan dan kaunseling bidang teras dan juga termasuklah borang PR1. Tuan-tuan dan puan-puan, markah adalah secara berasingan bagi praktikum fasa 1 elektif teras dan juga praktikum bimbingan dan kaunseling. Mudah nak faham, elektif markahnya lain, bidang teras markahnya lain. Tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu untuk sakit kepala memikirkan siapa untuk memberikan markah cemerlang. Kerana untuk memberikan markah cemerlang adalah tertakluk kepada keputusan tuan-tuan dan puan-puan 100% tanpa perlu melihat elektif teras ataupun bidang teras. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pada jadual ini juga ada wajaran markah yang telah ditetapkan. Yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di situ, bagi elektif teras, bagi penyediaan satu wajarannya 25, bagi penyediaan co-curriculum 25% dan juga bagi penyediaan bersama adalah 50%. Tuan-tuan dan puan-puan perlu menyelesaikan semua penyediaan ini dalam masa tempoh 4 minggu. Bagi untuk pencalonan cemerlang, penyediaan bersama boleh diawalkan kepada minggu ketiga. Bagi praktikum bimbingan dan kaunseling, terdapat 3 penyeliaan, iaitu penyeliaan pertama, penyeliaan kedua dan penyeliaan bersama. Dengan wajaran 20% untuk penyeliaan pertama, 30% penyeliaan kedua dan penyeliaan bersama 50%. Bagi praktikum cemerlang, tuan-tuan dan puan-puan boleh awalkan seminggu iaitu pada minggu ke-7 untuk praktikum bimbingan dan kaunseling. Mari kita lihat bagaimana pengisian borang PR1 dan juga PR2 bagi pelajar bimbingan dan kaunseling ini. Ini adalah paparan muka untuk MyForum. Pensyarah boleh gunakan pautan yang tertera untuk memasuki MyForum. Kita ada 4 menu utama di sini.
Okey, kira 4 ni kira laluan lah. Satu untuk admin, pensyarah, pelajar dan hubungi kami. Jadi kita akan menggunakan laluan pensyarah. Klik pada pensyarah. Okey, bagi pensyarah baru yang baru menggunakan pertama kali menggunakan MyForum, boleh pergi ke pendaftar baru dan masukkan nombor kad pengenalan. Nanti ditetapkan ID dan juga kata laluan. Bagi pensyarah lama, boleh terus masukkan ID dan juga password. Jika terlupa, saya tak salahkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya tahu kita menggunakan MyForum ni bermusim. Ya, dan mungkin selepas ini ia tak akan jadi bermusim. Dia akan sama seperti TAMS yang mana kita akan gunakan sepanjang tahun. Kepada mana-mana pensyarah yang terlupa, boleh PM terus kepada saya. Nanti saya akan bantu untuk dapatkan semula ID dengan password untuk reset semula lah. Saya akan menggunakan satu ID dummy yang telah saya buat sebagai rujukan. Ini adalah paparan bagi pensyarah ya. Paparan biasa yang mana hanya terdapat 5 menu saja, iaitu maklumat, rekod, laporan, utility dan juga bantuan. Okay, yang saya minta sangat-sangat pada pensyarah, sebelum kita gunakan yang lain-lain ni, saya minta pensyarah untuk kemas kini, pergi kepada maklumat, pergi kepada diri. Di sini ada beberapa butiran yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu isikan lah. Isikan. Jadi ini sebabkan dummy, saya sajalah. Kita orang kata apa, sebab dummy kita pun isikan lah asalkan maklumat tu ada. Selepas kita rasa dah puas hati, kita klik di sini. Lepas kini, dia akan keluar seperti itu maklumat telah berjaya dikemas kini. Maka kita klik pada kembali. Saya minta jasa baik Saya minta jasa baik semua pensyarah untuk buat kemas kini maklumat. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengisi borang PR1, tuan-tuan perlu pergi kepada menu record. Kemudian ada di sini penyeliaan ambilan 2017 dan ke atas. Okey. Yang ini tuan-tuan abaikan, yang 2016 ke bawah abaikan. Tuan-tuan hanya perlu klik pada 2017 dan ke atas. Ada dua pilihan, PR1 ataupun PR2. Apabila kita klik pada borang PR1, di sini pastikan tuan-tuan dan puan-puan sama ada pensyarah elektif teras ataupun pensyarah bidang teras bagi pelajar BNK, bimbingan dan kaunseling, untuk menggunakan borang PR1 BNK. Ada 3 cara kemasukan bagi mendapatkan maklumat pelajar. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan boleh meletakkan nombor IC ataupun meletakkan nama pelajar. Tuan-tuan masukkan nama pelajar, pastikan tuan-tuan membuat pilihan nama pelajar yang betul Sebab apabila tuan-tuan dan puan-puan type sahaja nama, maka akan keluar daripada pengkalan data selain nama pelajar yang mempunyai nama yang hampir sama. Jadi mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk berhati-hati ketika memasukkan nama pelajar. Okay, setelah itu tuan-tuan dan puan-puan klik pada carian. Okay, setelah itu akan keluar maklumat ini. Pastikan maklumat ini adalah maklumat yang betul. Nama pelajar, ambilan dan juga option. Option ini merujuk kepada bidang teras bimbingan dan kaunseling. Okay, pastikan apabila tuan-tuan dan puan-puan di sini ada satu bahagian iaitu bidang, sama ada bidang teras ataupun elektif teras. Apabila tuan-tuan dan puan klik pada anak panah di bawah ini. Okay, untuk Google Meet memang tidak keluarlah, tak nampaklah menu ni. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan klik pada skrin laptop tuan-tuan dan puan-puan, dia akan keluar paparan yang mana tuan-tuan dan puan-puan kena buat pilihan sama ada bidang teras ataupun elektif teras. Di sinilah apa tuan-tuan dan puan-puan perlu tentukan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan selia pelajar untuk elektif teras, maka tuan-tuan dan puan-puan pilih pada elektif teras. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan selia bidang teras bimbingan kaunseling, maka pilihlah bidang teras. Jangan tersalah pilih.
Kita klik satu pada elektif teras. Kemudian pastikan maklumat yang telah tuan-tuan dan puan-puan masukkan ini adalah betul dan kemudian klik pada teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan di sini boleh buat semakan semula sama ada maklumat yang telah diberikan dalam sistem adalah betul ataupun tidak, seperti mana yang tertera dalam senarai penempatan nama pelajar tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekiranya betul, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat pengisian berdasarkan maklumat yang telah tuan-tuan dan puan-puan ada berdasarkan penyeliaan pelajar yang tuan-tuan buat ya. Dan puan-puan letakkan nama pensyarah pemantau ini kepada ketua jabatan bagi mata pelajaran tersebut. Macam saya letak kat sini Datuk Dr. Isnin bin Selasa. Sebenarnya Datuk Dr. Isnin bin Selasa ni adalah KJ dummy bagi IPG kita. Asalnya saya nak buang, tapi kemudian saya lihat ada keperluan di situ di mana kita boleh mengenal pasti pensyarah alert ataupun tidak dengan nama pensyarah pemantau ini. Kemudian di ruangan bawah ni mengikut aspek-aspek yang perlu diisikan, maka tuan-tuan dan puan-puan kliklah pada mana-mana skala yang ada. Okey, apabila skala ini muncul, tuan-tuan dan puan-puan tidak digalakkan untuk memadam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan digalakkan untuk menambah sekiranya ada keperluan. Setelah membuat pengisian, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada teruskan. Dan satu draft akan keluar di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat adakah borang PR yang telah tuan-tuan dan puan-puan isi ni benar ataupun tidak. Paling penting sekali tuan-tuan dan puan-puan kena tengok di sini. Maklumat yang di atas ni adakah ianya betul ataupun tidak, lebih-lebih lagi pada kategori Sebab tuan-tuan dan puan-puan sudah terbiasa menggunakan borang PR satu yang biasa. Tapi untuk bagi pensyarah elektif teras yang menyelia pelajar bimbingan dan kaunseling perlu menggunakan borang PR1 bimbingan dan kaunseling dalam kurungan elektif teras. Maka pastikan ini adalah borang yang betul. Ya, jadi kalau kata kategori betul, maka betul lah pengisian tuan-tuan dan puan-puan. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tiada apa-apa masalah, butang hantar akan keluar. Sekiranya ada pengisian tidak lengkap, ada bahagian yang akan keluar berwarna merah dan tuan-tuan dan puan-puan perlu membuat pengisian ataupun pembetulan. Sekiranya sudah tiada seperti ini, maka butang hantar akan dipaparkan. Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada butang hantar ataupun menu sebelum untuk kembali membuat pembetulan. Maka kliklah pada borang hantar. Kemudian rekod telah berjaya dihantar, tuan-tuan dan puan-puan klik pada kembali. Setelah itu tuan-tuan dan puan-puan boleh scroll ke bawah ya. Kita pergi ke bawah sekali di mana di situ adanya terdapat borang yang telah tuan-tuan dan puan-puan isi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada papar ataupun kemas kini. Kemas kini ini lebih kepada bahagian atas penyelidikan kita tu ya. Seperti maklumat yang telah ditera-terakan, hanya ini sajalah yang boleh dikemas kini. Maklumat lain tidak boleh dikemas kini. Jadi maklumat ni termasuklah nama, tarikh dan juga butiran asas yang di atas borang tersebut ya tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan tarikh tarikh ni tuan-tuan dan puan-puan janganlah tersalah isi. Kalau boleh janganlah ketiga-tiga penyelidikan pada tarikh yang sama. Itu akan mengundang masalah pada tuan-tuan dan puan-puan sendirilah. Okey, itu untuk elektif teras. Sama juga untuk bidang teras, cara pengisian yang sama, tetapi untuk pengisian pemilihan bidang teras dan elektif teras pastikan jelas di situ ya. Saya tunjukkan sekali lagi. Klik pada rekod ambilan Jun 2017 PR1 BNK. Kemudian masukkan nama pelajar.
klik pada carian di sini ya, pastikan bidang teras dan elektif teras. Bagi borang PR1 bimbingan dan kaunseling, tuan-tuan dan puan-puan tidak mempunyai masalah. Sekiranya tersalah isi, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu membuat pengisian semula jika perlu. Jika tidak, tuan-tuan dan puan-puan boleh teruskan dengan borang PR yang telah tuan-tuan dan puan-puan isikan. Kita lihat pada pengisian borang PR2 bagi penyelidikan pertama, kedua dan penyelidikan bersama. Tuan-tuan dan puan-puan klik pada rekod ambilan 2017 borang PR2. Okey, di sini terdapat menu borang PR2 bimbingan dan kaunseling. Maka di sini tuan-tuan pilih pada borang PR2 bimbingan dan kaunseling. Maka keluarlah paparan begini dan masukkanlah nama pelajar. Klik pada butang carian dan di sini tuan-tuan dan puan-puan perlulah memilih. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pensyarah bidang teras untuk pelajar bimbingan dan kaunseling, maka kliklah pada bidang teras. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pensyarah elektif teras bagi pelajar bimbingan dan kaunseling, maka kliklah pada elektif teras. Saya ambil contoh di sini bidang teras. Tuan-tuan klik pada teruskan. Pastikan maklumat pelajar yang ini adalah betul. Sekiranya betul, tuan-tuan boleh klik pada teruskan. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena semak semula adakah maklumat atas ini adalah maklumat pelajar yang betul. Sekiranya bukan ataupun tersalah, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada menu kembali ataupun pada menu utama. Sekiranya betul, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus membuat pengisian. Okey, bagi pengisian borang PR2 bagi elektif teras bimbingan dan kaunseling, pengisiannya adalah sama seperti borang PR2 bidang teras elektif teras yang lain. Cuma dia ada perbezaan di sini bagi pensyarah bimbingan dan kaunseling untuk bidang teras. Jadi di sini perlulah buat berhati-hati supaya tidak berlaku kesilapan. Pastikan letakkan nama sekolah, kemudian masa. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, bagi pensyarah bidang teras, pastikan tuan-tuan dan puan-puan klik pada butang praktikum ya. Dia ada dua butang di sini, satu untuk internship dan satu lagi adalah untuk praktikum. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan klik pada praktikum. Tukar nama pensyarah pemantau ini kepada Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan. Tapi sebagai ini contoh, saya tetap menggunakan Datuk Dr. Isnin bin Selasa untuk mengelakkan kekeliruan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sama seperti pengisian borang-borang PR yang lain, bagi borang PR2, dia ada bahagian skala, ada bahagian markah dan ada bahagian ulasan. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan klik pada skala, tengok pada ulasan. Jangan padam ulasan ini, tuan-tuan digalakkan untuk tambah sekiranya ada keperluan. Dan pastikan pada ruangan markah ini, tuan-tuan dan puan-puan, betulkan markah mengikut skala yang telah diberikan. Contohnya skala 4, markahnya 12 hingga 15.9. Kalau skala 5, 16 hingga ke 20. Maka tuan-tuan dan puan-puan perlu menentukan sama ada tuan-tuan memilih skala 5, berapakah markah yang hendak diisi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak menentukan markah ini, maka tuan-tuan dan puan-puan akan menyebabkan sistem memilih markah yang terendah iaitu 16.0. Maka letaklah markah di sini berdasarkan keperluan penilaian tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Dan teruskan dengan aspek-aspek penilaian yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pernah membuat pengisian borang PR1 atas nama pelajar ini, maka akan keluar di sini senarai borang PR yang telah tuan-tuan dan puan-puan sediakan. Sebagai ini adalah kita tunjuk cara, maka tidak ada rekod ini. Tapi nanti saya akan tunjukkan bagaimana bentuk rekod tersebut. Kita klik pada teruskan setelah borang setelah siap diisi.
maka akan keluarlah draft di sini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat semula draft yang telah disediakan oleh sistem, sama ada tuan-tuan dan puan-puan berpuas hati ataupun tidak. Pastikan pada setiap komponen penilaian aspek-aspek yang telah ditentukan, skalanya dan juga markahnya, dan lihat di bahagian bawah sekali ada jumlah markah ya tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan markah yang tuan-tuan hendak berikan setelah dicampurkan adalah bertepatan dengan apa yang tuan-tuan dan puan-puan hajatkan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan perlu untuk membuat penambahbaikan, maka nanti tuan-tuan dan puan-puan klik pada menu sebelumnya untuk kembali membuat pembetulan sama ada untuk menambah ataupun mengurangkan markah. Sekiranya tidak, tuan-tuan dan puan-puan sudah berpuas hati, maka tuan-tuan dan puan-puan klik saja pada butang hantar. Tuan-tuan sekali sudah hantar, tak boleh patah balik ya tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan klik pada butang kembali. Apabila tuan-tuan dan puan-puan telah klik pada butang kembali, ianya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada borang PR2 tadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan pergilah ke bahagian paling bawah di mana di situ ada termunculnya bahagian tentang pengisian markah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kembali borang ini dengan klik pada butang papar ataupun pada klik butang kemas kini. Pada butang kemas kini tidak ada apa-apa maklumat yang boleh dikemas kini melainkan butiran seperti sekolah, waktu, tarikh dan juga maklumat aktiviti yang telah dilaksanakan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta sangat-sangat untuk tuan-tuan dan puan-puan lihat semula tentang tarikh. Tentang tarikh, kerana tarikh penilaian ini tidak boleh pada tarikh yang sama. Jadi saya menyarankan tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat pengisian selewat-lewatnya sehari selepas pergi membuat penilaian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bimbang sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menangguh untuk membuat pengisian. Kalau tuan-tuan dan puan-puan menyelia 5 orang pelajar, tuan-tuan dan puan-puan perlu membuat 3 kali pengisian. Kalau kata 5 orang pelajar, 3 kali pengisian, sudah ada 15 kali pengisian yang tuan-tuan kena buat. Saya bimbang sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat memberikan penumpuan terhadap pengisian borang PR ini dan menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan melakukan kesilapan. Yang paling utama ialah tarikh dan yang kedua ialah markah yang tuan-tuan hendak isikan. Kerana apa? Markah ini diisikan secara berturutan. Pengisian pertama adalah untuk markah penilaian pertama, pengisian kedua adalah untuk penilaian kedua dan pengisian ketiga adalah penilaian bersama. Di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok maklumat tu, tuan-tuan boleh kembali di sini ya tuan-tuan, bilangan penilaian. Di sinilah tuan-tuan boleh tengok pengisian ini adalah untuk pengisian yang keberapa. Ataupun tuan-tuan boleh juga pergi, akan datang pengisian berikutnya, tuan-tuan boleh tengok di sini masukkan nama. Apabila tuan-tuan pergi ke sini, maka tuan-tuan boleh tengok semula. Ini adalah penilaian kali yang kedua. Jadi di sinilah kita nak elakkan tuan-tuan dan puan-puan melakukan kesilapan. Sebaik-baiknya tuan-tuan pergi hari ini, malam ni ataupun esok, tuan-tuan dan puan-puan buatlah pengisian untuk mengelakkan sebarang kesilapan. Pelajar juga diarahkan untuk memaknai RPH dan juga jurnal. Mari saya tunjukkan bagaimana cara untuk menyemak RPH. Okey, tuan-tuan dan puan-puan klik pada laporan. Ada dua-dua di situ, iaitu RPH dan juga jurnal. Kita pergi kepada RPH terlebih dahulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sila masukkan tarikh. Okey, tarikh ini meliputi tarikh praktikum lah. Jadi petak yang kedua ni tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu lakukan apa-apa.
Cuma pada petak pertama, tuan-tuan dan puan-puan kena masukkan tarikh awalnya. Okey, akan keluarlah senarai RPH berdasarkan tempoh tarikh yang telah tuan-tuan masukkan dengan nama tuan-tuan dan puan-puan, nama pelajar yang telah memaknai RPH berdasarkan di bawah seliaan tuan-tuan dan puan-puan. Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh klik sama ada teruskan ataupun klik pada cetak untuk cetakan lah. Okey, kita lihat kepada teruskan. Okey, di sini ada senarai RPH yang telah dimuatnai. Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada papan untuk melihat RPH dan juga klik pada komen. Ada status di sini iaitu status tanda right dan juga tanda pangkah. Apakah maksudnya? Bagi yang bertanda right ini, maksudnya RPH ini telah pun tuan-tuan memberi ulasan, iaitu komen. Manakala tanda pangkah, tuan-tuan dan puan-puan belum lagi memberi komen. Bagaimana cara untuk memberi komen? Tuan-tuan dan puan-puan klik kepada komen. Maka akan keluarlah paparan di situ untuk tuan-tuan dan puan-puan lihat RPH dan juga memberi komen. Okay, RPH tuan-tuan boleh klik di sini, di pautan ini, di mana ini akan membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat RPH sama ada dalam menggunakan tab yang baru ataupun dalam fungsi muat turun. Mana-mana pun tidak menjadi masalah asalkan ianya bersesuaian mengikut keselesaan tuan-tuan dan puan-puan. Setelah tuan-tuan dan puan-puan buat penelitian terhadap RPH yang telah diberikan, maka tuan-tuan dan puan-puan bolehlah letakkan di sini ulasan yang tuan-tuan hendak berikan berdasarkan RPH yang telah dimaknai oleh pelajar. Setelah membuat pengisian, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada butang simpan. Catatan komen pensyarah terhadap RPH pelajar telah berjaya direkodkan. Maka tuan-tuan boleh klik pada kembali. Maka berubahlah status daripada tanda pangkah kepada tanda right. Okey tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya itu untuk RPH. Kita kembali kepada menu utama. Kita ingin lihat pula bagaimana tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat jurnal yang telah pelajar sediakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan klik pada jurnal dan kemudian timbullah menu ini untuk tuan-tuan dan puan klik pada papan jurnal. Masukkan nama pelajar, buat carian dan masukkan praktikum fasa 1 ataupun fasa 2, maka akan keluarlah jurnal yang telah diisi oleh pelajar. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan buka bahagian ini, tidak ada sebarang paparan jadual di bawah, maka ketahuilah jurnal yang telah diisikan oleh pelajar tidak diisikan di bawah nama pensyarah ataupun di bawah nama tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya jurnal itu telah sesat kepada pensyarah lain. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat, hubungilah pelajar semula dan tanya adakah pelajar telah membuat jurnal ataupun pelajar tersalah meletakkan nama pensyarah. Dia hanya ada dua kemungkinan, sama ada salah alamat ataupun tak buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu ambil tindakan yang proaktif, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh maklumkan kepada pelajar dan juga memberikan amaran. Sekiranya perlu, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mengeluarkan surat amaran pada pelajar berkenaan kerana tidak membuat jurnal. Tidak membuat jurnal juga adalah menjadi salah satu kesalahan yang mana surat amaran boleh dikeluarkan oleh pensyarah penyelidik. Ada dua fungsi di sini iaitu papa dan juga komen. Papa tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat jurnal, tuan-tuan boleh tengok semula di sini. Jadi paparan ini akan keluar setelah tuan-tuan dan puan-puan klik pada papar. Dan kemudian ini adalah jurnal yang telah diisikan. Tuan-tuan dan puan-puan ada yang berwarna merah. Jadi adalah tidak baik untuk tuan-tuan dan puan-puan komen di sini.
pada saya, tuan-tuan dan puan-puan boleh minta kepada pelajar untuk lengkapkan bahagian ini, yang merah ini, supaya jurnal yang dihantar kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah lengkap. Tapi tidak juga menjadi masalah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi komen, asalkan ianya bersesuaian dengan jurnal yang telah diberikan oleh pelajar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan perlu komen bagi setiap jurnal. Seminggu ada satu jurnal, maka 12 minggu praktikum, pelajar akan menyediakan 12 jurnal dan tuan-tuan dan puan-puan perlu komen jurnal ini bagi setiap minggu. Saranan saya, tuan-tuan dan puan-puan, jurnal minggu ini, komenlah pada minggu ini. Janganlah jurnal minggu ini, tuan-tuan komen lagi 2-3 minggu. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan hanya menyelia 2 orang pelajar, ianya bukanlah satu bebanan pada saya lah. Kerana 2 orang pelajar, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai masa yang mencukupi. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menyelia sehingga 9 orang pelajar, 10 orang pelajar, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah tuan-tuan dan puan-puan lebih cakna supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak ketinggalan kereta api. Kerana 1 minggu tuan-tuan dan puan-puan tidak melihat jurnal pelajar, maka saya bimbang. Saya takut nanti apabila tiba waktunya tuan-tuan dan puan-puan jadi burung hantu, terpaksa berjaga malam untuk menyelesaikan semua pengisian dalam My Forum. Saya harap sangat tuan-tuan dan puan-puan dapat buat perancangan dengan baik supaya perkara seperti ini tidak berlaku. Okey, kita pergi seterusnya. Di sini tuan-tuan boleh komen apakah komen yang tuan-tuan hendak lakukan. Sekiranya tuan-tuan dah boleh dah selesai komen, tuan-tuan klik pada butang hantar. Catatan telah berjaya direkodkan. Maka keluarlah tanda right di sini daripada tanda pangkal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, nasihat saya dalam menggunakan My Forum, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rasa tuan-tuan dan puan-puan tidak tahu tuan-tuan dan puan-puan berada di mana di dalam sistem, maka tuan-tuan dan puan-puan, saya sarankan untuk kembali kepada menu utama. Kerana di sinilah tuan-tuan boleh ingat semula apakah tugas tuan-tuan dan puan-puan kena lakukan berdasarkan jadual pemetaan bimbingan dan penyelidikan praktikum. Maka tuan-tuan boleh patah balik melihat apakah yang tuan-tuan perlu isikan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kiranya ada masalah tentang teknikal, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus direct pada saya, PM saya apakah masalahnya dan saya akan jawab. Sekiranya saya lambat jawab, saya mohon maaf kerana kebiasaannya saya mempunyai musim praktikum, saya akan melayan ramai orang. Guru pembimbingnya, pensyarah penyelianya, pelajarnya, semua aspek saya perlu jaga. Jadi kalau saya terlambat balas, saya mohon maaf. Jika perkara itu agak mendesak, saya akan balas segera. Kalau tak, saya akan perlukan sedikit masa. Saya lebih selesa saya cari jawapan dan jalan penyelesaiannya dulu. Kemudian saya akan maklum kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon sangat-sangat sebelum kita akhiri ulang kaji kita pada hari ini, pastikan tuan-tuan dan puan-puan memahami betul-betul tentang pemetaan bimbingan dan penyelidikan praktikum. Kerana di situlah terletaknya borang-borang yang tuan-tuan dan puan-puan perlu isikan. Sekiranya ada apa-apa masalah, tuan-tuan boleh hubungi saya. Terdapat satu perkara yang saya mohon jasa baik semua pensyarah yang terlibat dengan penyelidikan praktikum kali ini. Saya mohon sekiranya untuk pelajar-pelajar yang hendak dicalonkan cemerlang, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengawalkan penyelidikan bersama pada minggu ke-10 kerana pencalonan akan dibuka pada minggu ke-10. Memo dan juga makluman akan disampaikan apabila tiba waktunya. Mohon juga tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan kerjasama yang baik daripada pensyarah elektif teras dan membuat perbincangan yang sewajarnya dengan pensyarah
penyelia elektif teras untuk penentuan pelajar-pelajar praktikum cemerlang ini. Perlulah diingat, pencalonan praktikum cemerlang bukanlah berdasarkan markah penyeliaan bersama tetapi rangkuman markah bagi ketiga-tiga penyeliaan ataupun semua penyeliaan yang terlibat. Bagi tujuan pengiraan markah, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kalkulator yang telah saya sediakan di ruangan description di bawah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh muat turun dan juga simpan sebagai rujukan dan juga kegunaan apabila tiba waktunya nanti. Itu saja untuk ulang kaji kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih berbanyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa untuk isikan kehadiran pada pautan di ruangan description yang telah saya sediakan di bawah. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan saya akan daftarkan dalam SPL KPM. Saya ucapkan terima kasih berbanyak-banyak. Jadikanlah video ini sebagai rujukan untuk tuan-tuan dan puan-puan membuat pengisian pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.